Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, elok Najib berterus terang, benda baik buat apa nak sembunyi. Sejak malam semalam, heboh di media sosial tentang penularan sekeping gambar melibatkan Najib Razak yang dilihat tersenyum riang sambil diapit 2 lelaki dan 3 orang wanita. Seorang wanita yang berdiri di sebelah Najib didapati memaut erat lengan bekas Perdana Menteri itu dengan wajah penuh keriangan dan kebahagiaan. Berikutan tersebarnya gambar tersebut, ramai yang memperkatakan ia adalah gambar Najib bersama istrinya yang baru. Sehubungan itu, ada yang tampil mengesahkan wanita di sebelah Najib itu memang istri yang baru dinikahinya bersama 3 anaknya serta seorang menantu lelakinya. Sepantas itu juga di laman media sosial Najib segera dipenuhi dengan ucapan tahniah dan selamat pengantin baru, termasuk daripada Ketua Pemuda Bersatu, Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal. Kedudukan Najib yang diperkatakan berkahwin lagi satu memang sudah menjadi bualan ramai sejak lebih setahun yang lalu lagi. Diberitakan istri baru beliau itu ialah bekas istri seorang komposer terkenal satu ketika dahulu dan pernah menjadi pramugari. Bagaimanapun, tiada bukti atau pengesahan diberikan oleh mana-mana pihak mengenai perkahwinan beliau itu. Sejak diberitakan berkahwin lagi, Najib juga dilihat dan diperkatakan ramai semakin ceria penampilannya dan sentiasa bersemangat, seolah-olah mendapat suntikan vitamin baru dalam hidupnya. Bagaimanapun, Najib sehingga ini masih membisu dan enggan mengiyakan atau menidakkan mengenai perkahwinannya itu. Walaupun dalam banyak isu lain, beliau begitu cepat memberi reaksinya. Mendirikan rumah tangga ibarat membina masjid dan ia adalah perkara baik dalam agama, malah tidak digalakkan menyembunyikannya kerana ia mungkin boleh mengundang fitnah. Sebab itu dalam hal ini, sementara isu perkahwinan ini sudah lama diperkatakan dan terbaru pula tersebar gambar mengenainya, adalah lebih baik Najib berterus terang saja. Buat benda baik, buat apa nak sembunyi-sembunyi? Kalau benar sudah berkahwin dan wanita dalam gambar itu adalah istrinya yang baru, mengaku dan berkongsilah berita gembira itu dengan rakyat seluruh negara ini. Kalau itu bukan istrinya, segeralah pula membuat pemenafian supaya tidak ada sesiapa terpalit dengan fitnah. Cuma, jika benar wanita yang memaut lengannya itu adalah istri daripada perkahwinan terbarunya, ramai kaum lelaki ingin tahu daripadanya di mana beliau beli ubat berani. Sabudin Husin. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, sumber dakwah IJM UMNO esok tidak sah. Khalid Nurdin kata tiada isu. Berita sepenuhnya. Keputusan UMNO memindah perlembagaan parti bagi membolehkan pemilihan parti diadakan dalam tempo 6 bulan selepas pilihan raya umum dalam Perhimpunan Agung Khas IJM esok meragukan dakwa satu sumber parti. Bagaimanapun, Naib Presiden UMNO Khalid Nurdin menafikan dakwaan bahwa AGM itu tidak sah. Bercakap kepada Malaysia Kini, sumber itu yang merupakan pemimpin kanan UMNO memetik kenyataan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS
pada Ogos 2021 sebagai asas kepada keraguannya. Dalam kenyataan pada 10 Ogos 2021, Ketua Pengarah ROS Jasri Kasim berkata bahawa kepimpinan Majlis Tertinggi UMNO ketika itu hanya berboleh berfungsi sebagai caretaker sehingga selesai pemilihan dan mesyuarat agung UMNO 2021. Sementara dalam kenyataan berasingan bertarikh 30 Ogos, ROS memberitahu bahawa pemilihan parti itu mesti diadakan sebelum 29 Disember 2022. Maka, kenyataan-kenyataan ini membuatkan kita meragui keputusan pucuk pimpinan UMNO memindah perlembagaan parti, kata sumber itu yang tidak mahu mendedahkan namanya. Tambahnya, ROS dalam kenyataan 30 Ogos 2021 hanya memutuskan penangguhan pemilihan UMNO untuk penggal 2021-2023 sebagai sah. ROS tidak membatalkan keputusan awal yang lain, seperti MT UMNO ketika ini hanya boleh berfungsi sebagai caretaker. Jadi, ini menimbulkan soalan, apakah AGM esok sah dari segi perlembagaan parti? MT tidak ada kuasa untuk membuat sebarang keputusan dasar dan keputusan ROS pemilihan parti itu mesti diadakan sebelum 29 Disember 2022. Masih kekal, kata sumber itu lagi. Untuk rekod, kepimpinan caretaker bermakna MT yang diketuai Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi hanya boleh menjalankan kerja-kerja pentadbiran parti. Tak ada isu, kata Khalid. Namun, Khalid ketika dihubungi menafikan segala dakwaan berhubung EGM esok. Itu surat ROS tahun lepas. Jika kepimpinan MT UMNO hanya boleh berfungsi sebagai caretaker PAU, mengapa PAU Perhimpunan Agung Tahunan Mac 2022 iaitu melepasi tarikh 30 Jun 2021 tak pula dipertikaikan? Tidak ada isu pertikaian EGM esok, katanya. Sementara itu, Zahid Hamidi berkata, EGM esok adalah selaras dengan kehendak ditetapkan ROS. Perhimpunan khas esok adalah selaras dengan kehendak ditetapkan ROS. Pindaan yang akan dilakukan esok adalah untuk memindah klausa yang termaktub dalam perlembagaan UMNO. Klausa 10.16 perlembagaan UMNO yang ada mengatakan parti itu dibenarkan untuk memanjangkan tempoh khidmat pemegang jawatan 18 bulan selepas tamat tempoh atau selepas masa 6 bulan PRU, tulis Zahid dalam Facebook. Usul pindaan agar pemilihan UMNO diadakan selepas PRU akan dibuat di hadapan 2,666 perwakilan yang dijangka hadir esok. Untuk rekod, pada 2009, UMNO melakukan 7 pindaan terhadap lembagaan parti itu pada EGM yang diadakan bulan Oktober. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Setiap daripada komen anda amatlah dihargai. Sila juga tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.